Iya para jemaah sekalian, orang yang ikhlas itu pun rasa bimbang akan dirinya. Bagaimana dia mati, apakah mati beriman, mati dalam Islam, atau sebaliknya. Jadi pokoknya di sini tak ada siapa yang merasakan ketenangan atas rasakan aman daripada takut dia itu terjatuh dalam riya, ujub, yang dimana dia terkeluar daripada ikhlas. Jadi begitulah dia para jemaah sekalian, bila kita sudah beramal, kita jangan rasa puas hati. Oh aku buat ni kerana Allah. Tidak. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, terimalah amalanku ni ya Allah. Jadikanlah dia satu amalan yang ikhlas kerana mencari keridaan-Mu ya Allah. Itulah kita minta pada Allah. Jadi begitulah di tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, di dalam kita beramal. Sebab tu Allah Ta'ala mengatakan wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu rasa diri kamu sudah bersih, dialah yang tahu siapa yang berlebih takwa. Jadi yang tahu kita ikhlas atau tidak hanya Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah kata Imam bin Athaillah, jangan kamu pandang amalan itu sedikit atau kecil kalau itu merupakan amalan orang yang ikhlas. Manakala jangan kamu tertipu dengan amalan kamu yang banyak kalau amalan itu tidak disertakan dengan ikhlas. Jadi kalau kita tahu amalan kita ikhlas, itu sudah sedikit kita mengetahui rahsia Allah. Tapi kita tak tahu. Jadi apa yang kita letakkan harapan? Harapan sentiasa mengharapkan pengkabulan dari Allah dan rasa bimbang amalan kita itu kalau tercampur dengan riya, ujub sebagainya. Jadi selalu kita bermohon, ya Allah, terimalah amalanku ini sebagai amalan yang ikhlas. Bukan kita buat pengakuan, ini saya ikhlas ini. Tidak. Yang menyambung kita dengan kata-kata daripada penterjemah kita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata, tumpahkan semua hasrat keinginanmu kepada usaha untuk diterimanya amal perbuatanmu. Sebab tidak dapat dianggap kecil sedikit amal perbuatan yang diterima oleh Allah. Jadi apa yang kita buat, kita mengharapkan Allah Ta'ala terima amalan kita. Kalau Allah Ta'ala terima sedekah kita 1 sen, itu lebih baik daripada $1,000 yang sedekah yang tak diterima oleh Allah. Kerana bila Allah Ta'ala terima amalan kita, itu tanda kita adalah orang yang bertakwa. Inilah Allah Ta'ala firmankan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan dari orang yang bertakwa, yaitu orang yang hatinya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Orang takwa itu orang yang hatinya ikhlas. Jadi berkata alim-alim ulama, sebahagian ulama kata, kalau aku tahu satu sujud aku diterima oleh Allah, aku bercita-cita untuk mati. Kenapa? Sebab kalau Allah sudah terima satu sujud aku, artinya aku termasuk dalam golongan orang yang bertakwa. Dan kalau sudah termasuk golongan takwa, maka Allah Ta'ala terima amalan kita. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang alim yang mengerti dan ikhlas. Ini 2 rakaatnya, iaitu tidak rakus pada dunia, bukan kerana sesuatu kelebihan dunia, tidak. Lebih baik dari ibadat orang-orang ahli ibadat sepanjang zaman. Dalam buku kita sebut sepanjang malam, tapi dalam buku lain kita sepanjang zaman. Maknanya orang alim yang tahu hukum, maknanya tahu hukum lah, yang ikhlas. 2 rakaat dia lebih bernilai, lebih berharga daripada ibadat orang yang jahil, yang artinya tu ada unsur keduniaan. Jadi makna di sini ibadat dia sepanjang zaman, 30 tahun, 40 tahun. Sebagai contoh, Iblis, na'udzubillah, berapa lama dia ibadat? Lebih pada 70,000 tahun. Tapi semua ibadat dia hancur sekali, Allah Ta'ala tolak. Kerana dia ada sebab sombong, sebab takabur. Aku lebih baik. Dia rasa dia lebih baik daripada malaikat-malaikat. Dia rasa dia lebih baik daripada Nabi Adam AS. Allah buang semua ibadat dia, walaupun sebanyak 70,000 tahun. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kita ni 1000 tahun pun tak ada, 100 tahun pun tak ada. Jadi kita hati-hati, jangan tertipu dengan ibadat kita sendiri. Bukan tertipu dengan dunia, dengan ibadat kita jangan kita tertipu.
Abu Sulaiman Ad-Darani bertanya kepada Ma'ruf Al-Karki. Ma'ruf Karki ini seorang ulama wali Allah. Mengapakah orang-orang itu kuat taat sampai sedemikian rupa banyaknya? Jadi, iaitu Abu Sulaiman ni dia heran lah. Nampak ada orang tu ibadatnya Masya Allah. Ya, rajin, tekun ibadat. Jadi dia tanya pada Syekh Ma'ruf ni, macam mana orang-orang ya, dia boleh buat ibadat tekun, rajin? Jawabnya, kerana mereka telah membersihkan hati mereka daripada cinta kepada dunia. Jadi maknanya hati dia tak ada kerana dunia. Ibadat dia tu bukan kerana nak dapat nama, pangkat, kedudukan, pujian. Tidak sama sekali. Ibadat dia kerana Allah. Andai kata masih ada sedikit cinta dunia, tidak akan diterima dari mereka amal perbuatan itu. Itu dia. Jadi kalau ada niat dia tu, na'udzubillah, walaupun setitik niat dia tu kerana dapatkan nama, kerana kedudukan, dapat pujian orang, maka amalan dia tu tak ada diterima oleh Allah. Jadi kalau amalan tu tak diterima oleh Allah, orang yang beramal ni rasa malas. Antara tandanya amalan itu diterima atau tidak, antara tanda ialah bila dia beramal, dia rajin, tambah lagi. Tetapi antara tanda orang yang maaf kata amalan tak diterima oleh Allah, dia bila beramal dia merasa malas. Dia makin lama makin sikit dan lama tinggal. Kenapa? Sebab ibaratnya kalau orang yang berniaga, kalau berniaga dia tu maju, dia rajin pergi ke bisnes kedai dia. Kenapa? Sebab ada customer datang, ada klien, ada orang tanya. Dia rajin. Sebab bisnes maju. Tapi kalau bisnes dia tak maju, sudahlah, apa nak pergi kedai kosong ni, tak ada orang. Kalau selalu buka kedai pukul 10, ini buka kedai pukul 11, pukul 12. Kalau selalu balik pukul 5, ini balik pukul 3, pukul 2. Tak ada orang. Itulah sama juga macam kita ibadat. Jadi ibadat kita tu bersih, hati kita lillahi ta'ala, diterima oleh Allah, kita istiqamah, kita rajin, kita buat, tambah baik lagi. Tapi kalau ibadat kita tu sekali buat, sekali tak buat, kadang buat, kadang tak buat, kemudian tinggalkan dia, itu tandanya na'udzubillah, ibadat kita tu tak diterima. Jadi itu sebagai petanda. Tapi kita mintalah kepada Allah ya, supaya mudah-mudahan ya Allah, terimalah ibadat kami ini, maafkanlah apa-apa kekurangan dalam diri kami, daripada segala riak, wujud semuanya kami sedar atau tak sedar ya Allah, ampunkanlah kami ya Rahman, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Seorang salih mengeluh kepada Abu Abdullah Al-Qurashi bahawa dia telah berbuat berbagai amal kebaikan, tapi belum dapat merasakan kelazatan amal kebaikan itu dalam hatinya. Jawab Abu Abdullah Al-Qurashi, kerana engkau masih memelihara putri iblis, iaitu kesenangan dunia. Dan lazimnya ayah itu selalu berziarah kepada putrinya. Jadi begitulah dia. Makna di sini ada seorang mengadulah kepada seorang wali Allah, ulama besar Abu Abdullah Al-Qurashi. Saya ni beramal ni dah lama, dah 10 tahun, dah 20 tahun, tapi tak dapat rasa kemanisannya. Jadi katanya Abu Abdullah ni, jawapannya kerana kamu punya ibadat tu dalam hati kamu masih lagi ada kita di sini sebutnya putri iblis. Putri iblis makna cinta pada dunia. Jadi bila ada cinta pada dunia, itu dinamakan putri, anak perempuan iblis. Nama gelaran lah. Jadi cinta pada dunia ni diibaratkan seperti putri anak iblis. Jadi iblis selalulah datang ziarah anak dia. Maksudnya hati selalu didatangi syaitan. Maknanya hati yang penuh cinta dengan dunia akan selalu didatangi oleh syaitan. Bila didatangi oleh syaitan, tak dapatlah rasakan kemanisan dalam ibadat kita itu. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya ada keduniaan dalam hati kita, ibadat hati kita tu belum penuh ikhlas lagi. Masih ada niatnya untuk supaya dapat nama, dapat kedudukan, dapat rezeki, dapat kita kebaikan hajat kita. Jadi ibadat itu bukan kerana Allah, memanglah kerana Allah, tapi ada terselit kerana nak mudah rezeki, nak dapat kita kerja, nak dapat kita punya hajat. Oh, macam tu. Jadi yang baiknya macam mana Ustaz?
Yang baik kerana Allah Ta'ala. Tak ada apa-apa sebab dunia. Rezeki kita tu kita minta pada Allah. Bukan ibadat aku ni kerana nak dapat rezeki. Kesihatan sembuh sakit tu kita minta pada Allah. Bukan ibadat aku ni supaya aku sembuh sakit, tidak. Jadi kita buat ibadat semata-mata kerana Allah. Yang hajat kita tu kita minta pada Allah, bukan kerana ibadat kita. Jadi sandaran kita bukan pada ibadat. Sandaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan untuk malam ini. Pengajian kita ringkas saja. Saya pun belum sihat sangat ya. Doakanlah mudah-mudahan sepenuhnya sihat insya-Allah. Dan kita berhenti pada kalam hikmah yang ke-56. Maaf sajalah tuan-tuan ya. Adalah penyampaian saya apa-apa kekurangan, maka itu daripada kelemahan saya sendiri ya. Mana yang baik itu semua dari Allah. Ya tuan-tuan, pengajian kita malam ini merupakan daripada pengajian dari yang disalurkan oleh Masjid Al-Istighfar Pasir Ris. Ya tuan-tuan dan puan-puan, berdermalah kepada pihak masjid dengan nombor akaun yang ada di depan skrin kita ini. Marilah selama kita akhiri kata beristighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.